Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhail Mudzi bin Muhammad Alfi. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan tentang dua aliran mazhab awal dan Islam, iaitu Syiah dan juga Khawarij. Okey, yang pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab-mazhab awal Islam. Yang pertama ialah Syiah. Okey, Syiah ini menurut bahasa Arab bermaksud pengikut dan pembela seseorang. Tetapi menurut istilah syariah Islam, Syiah ini adalah golongan yang berpendapat bahawa Saidina Ali bin Abi Thalib lebih berhak dan utama daripada sahabat untuk memegang tampuk pemerintahan setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Syiah berpecah daripada Islam menjadi satu firqah. Antaranya berpunca daripada persoalan politik. Namun, ketika peristiwa kematian Saidina Husain bin Ali, pengaruh Syiah semakin berleluasa dan satu fahaman dan mazhab baru telah menyentuh persoalan akidah. Okey, seterusnya faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan mazhab Syiah ini. Uh, yang pertama, Syiah ini diasaskan oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini adalah seorang Yahudi yang tinggal di Yaman. Okey, Abdullah bin Sabah ini dikatakan telah datang ke Madinah dan telah berpura-pura memeluk Islam sewaktu zaman pemerintahan Osman bin Affan. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Sabah ini mempunyai satu niat yang mana beliau berniat untuk memecah belahkan umat Islam. Okey, antaranya tindakan yang Abdullah bin Sabah ini lakukan adalah beliau menghasut umat Islam dengan mengatakan Ali adalah pengganti yang sah kepada Rasulullah setelah Rasulullah wafat, dan menuduh khalifah-khalifah sebelumnya iaitu Abu Bakar, Umar dan Osman adalah perampas kuasa daripada Ali. Okey, seterusnya ada pendapat yang paling masyhur bagi sejarah Islam, iaitu golongan Syiah ini muncul sewaktu berlakunya perbalahan antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Ali pada ketika itu memegang jawatan Khalifah Islam yang keempat, digesa untuk meletakkan jawatan oleh Muawiyah disebabkan beberapa sebab. Antaranya Ali dikatakan gagal menangkap dan menghukum pembunuh Osman. Ali juga dikatakan gagal mengawal dan mengurangkan pemberontakan yang berlaku, serta Ali juga dikatakan lemah dalam mentadbir dan lain-lain lagi alasan. Akhirnya, Ali melepaskan jawatan beliau sebagai khalifah dan Muawiyah menjadi khalifah seterusnya. Tindakan Ali meletakkan jawatan ini menyebabkan sebilangan pengikut Ali ini marah dan keluar daripada menyokong Ali. Golongan yang keluar daripada menyokong Ali ini dikenali sebagai Khawarij. Sebahagian yang lain pula masih setia dengan Ali, dan golongan ini dikenali sebagai Syiatul Ali, iaitu pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib. Okey, perkembangan Syiah dan perbahasannya dalam sudut akidah. Setelah berkurun waktu berubah, Syiah yang pada awalnya hanyalah pengikut Ali bin Abi Thalib telah menyeleweng dan tersasar daripada landasan asalnya. Ini bermaksud pada awalnya Syiah ini adalah pengikut setia Ali, tetapi lama-kelamaan pengikut Ali ini telah menyeleweng dan tersasar daripada ajaran yang sebenar. Syiah juga mendakwa nama mereka disebut di dalam Al-Quran walaupun mereka tidak mengakui dan mengagungkan keagungan Al-Quran itu sendiri. Perkataan Syiah disebut sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran dan ia membawa maksud golongan atau kumpulan, seperti dalam surah As-Saffat ayat 83 dan 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, yang bermaksud dan sesungguhnya di antara orang yang menegakkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh ialah Nabi Ibrahim. Tadi kita dah tengok perkembangan Syiah. Seterusnya kita masuk pula kepada perbahasan Syiah dalam sudut akidah. Okey, jadi dekat sini ada 5 poin ataupun 5 yang boleh kita belajar dalam akidah Syiah ataupun mu'taqadat Syiah kita panggil. Yang pertama iaitu takiyah. Takiyah harus takiyah iaitu berdusta.
Saya akan terangkan setiap poin ni dengan secara ringkas, okey. Yang pertama, takiyah. Kelompok Syiah telah mengamalkan prinsip at-takiyah, iaitu menyembunyikan hakikat akidah, percayaan dan amalan yang menjadi pegangan mereka. Sebagai contohnya, mereka apabila berhadapan dengan kita ni pengikut ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak menunjukkan mereka ni daripada golongan Syiah, seperti melakukan ibadah mereka yang tersendiri. Malah ada segelintir Syiah ni yang ikut beribadah seperti kita hanya bila mereka duduk dengan kita. Inilah yang dikatakan berdusta. Menurut mereka, bertakiyah ni wajib hukum dia. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah keluar dari agama Allah Ta'ala. Ini menyebabkan golongan ni amat susah nak lepas dekat bumi ni. Pihak berkuasa kat Malaysia juga sukar mengesan kelompok ni. Kenapa? Mereka ni telah jauh tersesat. Kedua, kita boleh tengok Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah ni, akidah mereka dengan menyeleweng Al-Quran dan Sunnah. Antaranya, mengagung-agungkan Ali. Bahkan nama Ali ni tak ada ditambah dalam syahadah. Dan tidak terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis sahih yang menyatakan Sayyidina Ali ni mempunyai martabat seperti Rasulullah. Apatah lagi lebih daripadanya kan. Dengan kepercayaan yang ketaluan terhadap Sayyidina Ali adalah amat menyeleweng dan satu khurafat yang sangat nyata, nama Sayyidina Ali tidak terdapat di dalam Al-Quran. Kenapa? Beliau bukan seorang Nabi ataupun seorang Rasul, tetapi hanyalah sebagai sahabat dan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk syurga. Selain itu, mereka ni mendakwa Imam yang ke-12 telah ghaib, hilang dari muka bumi ini, menyorok dan akan datang. Semula pada akhir zaman nanti sebagai Imam Mahdi. Sedangkan Imam Mahdi ni adalah seorang insan yang akan dilahirkan, bukan ghaib seperti Nabi Isa pada akhir zaman, untuk menegakkan keadilan sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud sekiranya tidak berbaki daripada dunia ini melainkan hanya satu hari, nescaya Allah akan memanjangkan hari tersebut sehingga dia mengutuskan seorang lelaki pada hari tersebut, yang mana lelaki itu daripada kalangan aku atau daripada ahli baitku. Namanya seperti namaku dan nama bapanya seperti dengan nama bapaku. Sebab tu nama Imam Mahdi yang sebenar adalah Muhammad bin Abdullah. Dia akan memenuhi bumi dengan penuh adil dan seksama sebagaimana dahulunya dipenuhi oleh kegelapan dan kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kita tengok dalam hadis ni tak ada pun bagi tahu yang Imam Mahdi ni dah lahir dan akan muncul semula. Seterusnya kita masuk pula untuk poin ketiga, iaitu dalam Syiah ni mereka kata boleh nikah mut'ah. Dalam Syiah diperbolehkan nikah mut'ah, iaitu apa? Kahwin kontrak. Menurut istilah ni sementara yang dibatasi waktu, sedangkan menurut ahli sunnah wal jamaah haram kerana Nabi telah melarangnya sejak perang Khaybar. Dari Muhammad bin Nafi' ini hadis bahawa ayahnya Ali bin Abi Thalib berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mut'ah dan daging keldai pada masa Khaybar. Jadi sebab apa sebenarnya kahwin kontrak ni diharamkan? Sebenarnya untuk menjaga kesucian keturunan, kerana dalam Syiah ni biasanya nikah mut'ah ni dia tak lebih dari 45 hari, melainkan dengan persetujuan pasangan tu sendirilah. Dan syarat perkahwinan Syiah ni mudah antaranya tanpa wali dan saksi. Ini menyebabkan tujuan perkahwinan menyimpang, iaitu hanya untuk keseronokan semata. Yang keempat pula, solat dalam solat mereka ni tak wajib solat Jumaat. Golongan Syiah ni dia mempercayai bahawa yang boleh menyeru ataupun yang boleh azan untuk solat Jumaat ni 12 imam mereka sahaja. Oleh itu, solat pada masa ni tak diwajibkan dilakukan. Dan
ianya menjadi wajib apabila masa kedatangan Imam Mahdi, salah satu 12 imam mereka. Kerana itu, akidah mereka kini solat Jumaat tidak menjadi satu kewajipan. Dan akhir sekali imamah, iaitu iktibari imam sebahagian dalam rukun iman. Jadi, mereka menganggap imam mereka ni tadi kita dah bahaskan setaraf dengan Nabi-Nabi dan Rasul Dan imamah ni daripada salah silah keturunan Sayyidina Ali lah. Golongan Syiah ini meletakkan mereka ni sebagai 12 imam yang tertib ni terdiri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya sebut sedikit Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, sehinggalah Muhammad Al-Mahdi. Mereka mempercayai imam ni maksum dan terpelihara daripada kesalahan dan dosa. Mereka memegang prinsip Allah tidak akan membiarkan umat Islam tanpa pemimpin. Umat Islam yang mati tanpa mengetahui siapa imam mereka dianggap mati seperti zaman jahiliyah, iaitu tempatnya di neraka selamanya. Ini sebenarnya salah sedangkan Allah berfirman, "Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Seterusnya, antara perbahasan yang boleh kita sentuh dalam akidah mereka ialah perkara-perkara ghaib adalah kepunyaan imam. Kita baca sikit kat sini. Dakwah yang mengatakan bahawa imam-imam itu mengetahui segala perkara dan menguasai alam ghaib dan taraf mereka pula melebihi taraf manusia biasa. Maka mereka orang-orang Syiah tidak mengiktiraf hak Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi yang mempunyai keutamaan untuk mengetahui segala masalah ghaib yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya, iaitu seperti ciptaan langit dan bumi, sifat serta bentuk syurga dan neraka. Nak kata bukti kepada um, perkara-perkara ghaib adalah punya imam ni. Benda ni sendiri saya ditulis dalam majalah Risalatul Islam yang diterbitkan oleh Badan Penyelaras Mazhab-Mazhab Islam di Kahirah. Sebuah rancangan yang ditulis oleh Ketua Mahkamah Tinggi Syiah di Lebanon yang dipandang oleh kalangan Syiah sebagai seorang tokoh yang disegani sebagai seorang yang mempunyai otoriti dan seorang cendekiawan Syiah di zaman moden ini. Tengok, orang besar yang sentuh perkara ni. Seterusnya, ini yang kita sebut tadilah, menambah nama Ali dalam lafaz syahadah. Kita baca sikit. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi, apa yang mereka tambah? Asyhadu anna aliyan waliyullah, ara'u ilallah min Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah wa jami' a'dai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi kat sini kita boleh nampak lah. Itu saja daripada saya. Okay, seterusnya kita akan terus membincangkan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab awal Islam yang seterusnya bagi kaum ataupun golongan Khawarij. Golongan ini merupakan kelompok golongan Muslim yang pada awalnya menyokong dan menjadi pengikut setia Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi kemudiannya disebabkan satu peristiwa, maka mereka menolak segala apa yang dipimpin oleh Sayyidina Ali. Golongan ini terbentuk pada akhir abad ke-7 Masihi di selatan Iraq. Mereka berbeza, golongan Khawarij ini adalah berbeza berbanding dengan golongan Sunni dan juga golongan Syiah. Okay, kemunculan golongan Khawarij ini adalah disebabkan ketidakstabilan politik yang berlaku dalam kalangan umat Islam, khususnya pada penghujung zaman Khulafa Ar-Rashidin. Okay, tindakan yang ditempuh oleh Ali dan Muawiyah dengan menyetujui perdamaian, iaitu dalam peristiwa tahkim, dikatakan telah menyalahi hukum Allah bagi golongan Khawarij ini. Golongan Khawarij ini juga menuding kepada semua pihak yang menyetujui perjanjian tahkim yang dilakukan. Golongan Khawarij mengatakan sesiapa yang menyetujui perjanjian ini dikatakan akan murtad, kafir dan keluar daripada Islam. Okay. Mereka menegaskan bahawa penghakiman
golongan Khawarij ini adalah golongan yang keluar daripada Saidina Ali dan juga keluar daripada Saidina Muawiyah. Mereka membenci kedua-duanya. Maka terbentuklah satu golongan yang dikenali sebagai golongan Khawarij. Okay. Golongan Khawarij ini mempunyai slogannya tersendiri, iaitu La hukma illa lillah, yang bermaksud tiada berhukum kecuali hanya kepada Tuhan. Golongan ini telah mengagungkan slogan ini. Jadi dapat kita lihat antara tindakan yang dilakukan oleh Ali dan Muawiyah ni dalam peristiwa tahkim telah diadakan bagi menyelesaikan pertikaian yang berlaku di antara Saidina Ali dan Muawiyah. Dalam peristiwa tersebut telah disertai 100 orang anggota. Bagi pihak Saidina Muawiyah, ia diketuai oleh Amr bin As. Manakala bagi delegasi Saidina Ali, ia diketuai oleh Abu Musa. Okay. Amr bin As mengusulkan cadangan agar berlakunya pencapaian perdamaian di antara Ali dan Muawiyah bagi mengelakkan berlakunya peristiwa peperangan. Jadi usul yang diutarakan adalah untuk memberhentikan Ali dan Muawiyah terlebih dahulu, dan khalifah yang akan menggantikan mereka itu dipilih oleh umat Islam sendiri. Okay, jadi setelah berbincang dan berlakunya peristiwa tahkim tersebut, maka diadakan pula satu mesyuarat di Iraq, yang mana ketika berada di sana pengumuman keputusan dilakukan. Pada ketika itu, Amru telah meminta Abu Musa untuk memberikan keputusan itu terlebih dahulu atas faktor umurnya yang lebih tua berbanding dengan Amru. Maka Abu Musa pun memberitahu keputusan yang menyatakan bahawa majlis tahkim ini telah pun memberhentikan Saidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah Islam yang keempat. Setelah mendengar perkabaran tersebut, maka golongan Saidina Ali tadi sangat marah dan kecewa. Tetapi berbeza pula dengan golongan Muawiyah yang bertepuk tangan kegirangan. Setelah itu, giliran Amr bin As pula untuk tampil memberitahu keputusannya kepada kaum ataupun golongan Khawarij, dengan menyatakan bahawa majlis tahkim juga telah berbuat perkara yang sama dengan memberhentikan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi ketika tibanya beliau di atas pentas tersebut, Amr bin As ini mengatakan, wahai seluruh umat Islam, ia mengatakan saudara sudah mendengar tadi bahawa dia mengatakan bahawa Ali telah diberhentikan dan sekarang hanya tinggal satu khalifah saja, iaitu Saidina Muawiyah. Maka Amr ini menyatakan bahawa agar semua mentaati Muawiyah bin Abi Sufyan ini sendiri. Jadi ketika itu golongan Muawiyah bertepuk tangan dengan gembira, tetapi golongan Ali sangat kecewa kerana mereka merasa diri mereka tertipu. Maka daripada peristiwa tahkim itu muncullah satu permusuhan dan peperangan yang berlaku kerana pengikut Ali tidak bersetuju dalam peristiwa tersebut. Sehingga akhirnya Ali telah memerangi sendiri golongan-golongan Khawarij ini dalam satu peperangan yang sangat hebat di daerah Nahrawan. Okay, yang tinggal, dan pada akhirnya yang tinggal dalam hasil daripada peperangan itu hanya tinggal 9 orang saja golongan Khawarij, manakala umat Islam pengikut Ali yang terbunuh hanyalah 10 orang. Daripada 9 orang yang tinggal bagi golongan Khawarij itu, 2 orang itu telah membawa diri ke arah Sijistan dan menyebarkan pengaruh Khawarij. Maka terbentuklah satu pengikut baru, iaitu Khawarij Sijistan. Lepas tu 2 orang yang lain pula melarikan diri ke Yaman dengan menyebarkan pengaruh, maka terbentuklah satu lagi kelompok, iaitu Khawarij Ibadiyah Yaman. Dan 2 orang yang seterusnya membawa diri ke negara Oman dan melahirkan satu lagi pengikut, iaitu Khawarij Oman. 2 orang lagi yang tinggal pula membawa diri menuju ke Jazirah, iaitu satu daerah yang terletak di antara Dijlah dan Sungai Ifrat.
ketika di sanalah lahirlah satu lagi pengikut iaitu Khawarij Jazirah, dan seorang lagi yang tinggal membawa diri ke Talum Uzad. Dengan membawa diri ke daerah yang berbeza, 9 orang yang tinggal daripada golongan Khawarij tadi telah berjaya mengembangkan lagi mazhab Khawarij, dan akhirnya pengaruh dan mazhabnya tersebar luas sehinggalah ke hari ini. Okay. Perkembangan Khawarij dan perbahasannya dalam sidang akidah. Bagi golongan Khawarij, mereka mengatakan mereka keluar daripada pengikut Ali bin Abi Thalib adalah disebabkan untuk menegakkan kebenaran. Pada akhir pemerintahan Khalifah Ali, jumlah anggota dikatakan sekitar 12,000 orang. Belasan ribu itu kemudian bertolak menuju ke satu daerah di Kufah, Iraq. Di sana mereka telah mendirikan pemerintahan sendiri dengan melantik Abdullah bin Wahab sebagai pemimpin untuk menentang ajaran yang dibawa dan dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baiklah, saya Siti Aisyah binti Abdul Halim akan meneruskan pembentangan yang telah dilakukan oleh sahabat saya sebentar tadi. Sekarang kita akan melihat perbahasan akidah bagi mazhab Khawarij. Baiklah, Mu'taqadat Khawarij. Mu'taqadat Khawarij ni bermaksud pegangan Khawarij dari sudut akidah mereka. Yang pertama, iaitu At-Tadlil. At-Tadlil ni bermaksud menyesatkan, di mana kaum Khawarij menyesatkan orang Islam yang tidak bersetuju dengan perjuangan mereka. Bagaimana? Dengan menggunakan ayat Al-Quran sebagai dalil untuk memaksa. Mereka menggunakan dalil Al-Quran untuk memaksa umat Islam agar mengikut perjuangan mereka. Mereka juga menggunakan ayat Al-Quran untuk mengkafirkan orang. Selain itu, Khawarij juga menyalah tafsirkan ayat Al-Quran mengikut perjuangan mereka, supaya umat Islam menyokong mereka. Antara bukti penyalah tafsiran mereka terhadap ayat Al-Quran, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat ke-204 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa ad-dul khisam. Yang bermaksud, dan di antara manusia, ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya. Dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah orang yang amat keras permusuhannya kepadamu. Baiklah, Nafi' bin Al-Azraq yang diangkat sebagai Amir Al-Mu'minin bagi kalangan Khawarij telah mentafsirkan ayat di atas adalah ditujukan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Katanya, ayat ini menunjukkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah kafir. Baiklah. Seterusnya kita lihat pula kepada pemilihan khalifah. Pemilihan khalifah dalam kalangan Khawarij, mereka memilih khalifah atau menentukan khalifah dengan mengadakan pilihan raya yang bebas dan sah daripada masyarakat umum umat Islam. Maksudnya, pemilihan khalifah antara kalangan Khawarij ni, mereka tentukan, mereka orang kata cabut undi dengan melakukan pilihan raya yang bebas. Namun, saya nak sentuh kat sini, khalifah Khulafa' Ar-Rasyidin yang ditentang oleh Khawarij. Sedikit maklumat tambahan. Di mana kalangan Khawarij ni, pada awalnya mereka menyokong semua Khulafa' Ar-Rasyidin. Namun pada akhir pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin yang ketiga dan keempat, mereka mula menentang. Mereka menentang khalifah dalam kalangan Khulafa' Ar-Rasyidin yang ketiga, iaitu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kerana dikatakan menyeleweng. Dan mereka pula menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kerana menghentikan peperangan As-Siffin. Seterusnya kita lihat pula kepada Mu'taqadat Khawarij yang ketiga, iaitu Ghairu Quraisy. Ghairu Quraisy ni bermaksud bukan Quraisy, di mana golongan Khawarij dia tidak mengkhususkan khalifah berasal daripada keturunan Quraisy. Maksudnya mereka ni tidak menegaskan khalifah ni mesti Quraisy, tidak. Mereka bebas.
Sebab apa? Sebab mereka menolak kerana pada awalnya Khulafaur Rasyidin adalah berketurunan Quraisy. Jadi mereka tidak mahu mengkhususkan khalifah ini hanyalah daripada keturunan Quraisy. Seterusnya kita lihat pula Mu'taqadat Khawarij yang keempat, iaitu At-Takfir. At-Takfir ni bermaksud mengkafirkan, di mana golongan Khawarij mengkafirkan ahli zunub tanpa membezakan antara dosa dengan dosa. Maksud ahli zunub kat sini pelaku dosa. Dia kafirkan semua orang yang buat dosa ni dengan dosa besar. Kerana golongan Khawarij berpegang bahawa semua dosa adalah dosa besar dan tiada istilah dosa kecil, dosa besar, tiada. Baiklah. Tapi pada sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah, terdapat perbezaan antara dosa besar dan dosa kecil. Yang mana dalam sebuah firman Allah telah menyatakan perbezaan dosa kecil yang disebut sebagai as-sayyi'at dan dosa besar yang disebut sebagai kabair. Iaitu dalam surah An-Nisa ayat ke-31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Yang bermaksud, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu syurga. Jadi jelas kat sini Allah SWT sendiri telah melakukan perbezaan, menyatakan perbezaan antara dosa kecil dan dosa besar. Dalam konteks At-Takfir juga, golongan Khawarij mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhu. Kaum Khawarij telah mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Talhah radhiyallahu anhu, Az-Zubair, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abbas dan semua umat Islam yang bersengkongkol dengan mereka dan terlibat dalam peperangan Jamal dan Siffin dalam menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada ketika itu. Namun, pandangan ahli sunnah wal jamaah, berpendapat bahawa semua sahabat yang keluar berperang adalah berasaskan dasarnya ijtihad mereka dan bukannya kerana hawa nafsu. Maksudnya apa yang dipegang oleh golongan Khawarij ni tidak benar. Sebab sahabat-sahabat ada ijtihad masing-masing, ada sebab masing-masing untuk mereka berperang, bukan kerana keinginan hati ataupun hawa nafsu mereka. Yang kedua, At-Takfir yang seterusnya adalah mengkafirkan Muslim yang tidak melaksanakan ibadah. Golongan Khawarij mengkafirkan Muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji yang dikatakan wajib. Sedangkan ibadah haji ini wajib dilakukan oleh golongan yang berkemampuan. Namun golongan Khawarij mengatakan bahawa umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, tak kiralah dia tu berkemampuan atau tidak berkemampuan, disabitkan ke atas mereka, dihukum sebagai orang yang kufur ataupun kafir. Baiklah, itu sahaja penerangan ringkas daripada saya. Saya harap saya dapat memberikan penjelasan yang sewajarnya. Sekian, terima kasih.